Okey, hari tu kita dah sampai di sini nombor 6. Okey, nombor yang ini hopefully awak dah habiskan lah. Kita dah stop hari tu kan, yang last kali. Am I right? Betul tak? Hello? Boleh nampak tak saya punya view sekarang? Any respon? Boleh. Boleh. Okey, kita dah sampai ke 6. So hari ni kita akan proceed dengan hari tu 5 So nak proceed dengan nombor 6. Sebelum tu kita tengok dulu sedikit explanation lah daripada slide ni. Okay. So first of all, yang ini adalah dalam versi bahasa Inggeris lah. Untuk pengetahuan awak, slide ni lama dah saya buat masa LK dulu dalam version bahasa Inggeris. Dulu kita buat dalam bahasa Inggeris. So tapi tak ada bezanya dah. Kalau you tengok first angle tu, yang ni adalah unjuran sudut pertama, unjuran sudut ketiga. Boleh tak ada masalah dengan English version di sini. Boleh ke guys? Boleh ya? Boleh. Okay, so kita di bawah ortografik. So prinsip yang kita ada, yang kita pelajari setakat ni adalah 1 dan 3 lah. Unjuran sudut pertama dengan unjuran sudut ketiga. So fokus kita adalah pada yang ketiga. Tapi di samping tu awak juga kena tahu jugalah apa benda yang dimaksud dengan first angle projection. Okay. Okay. Yang ini adalah orang kata bungka yang berbentuk T. Terkalih lah. Okay. So kalau you perhatikan saya dah letakkan dia dalam color. Nampak tak? Ada color biru, ada color nak macam purple sikit. Okay, ada hijau, ada merah, ada kuning and also ada warna hitam. Semua tu main peranan lah, bukan sesaja letak Okay, so yang ini andai kata lah. Okay, kita allocatekan arrow di situ dan kita namakan dia sebagai pandangan hadapan. Ataupun di sini apa yang awak nampak adalah front view. Boleh nampak kita sebenarnya boleh andaikan sahaja nak letak front view di sebelah mana, ikut kita lah. Tapi jangan letak front view sebelah atas pula. Atas dia special case lah. Hanya pandangan atas. Okay, dari arrow daripada atas ni, yang ini tak boleh ubah lah. Yang ni memang pandangan atas. Yang boleh bertukar kedudukan hanyalah front view. Boleh sama ada di sebelah kanan ataupun di sebelah arrow kiri lah. Boleh ya? Okay. Okey, yang ini dinamakan sebagai front view atau pandangan hadapan. Nampak Okey. Okey. Kita nak tengok untuk yang first angle projection ataupun unjuran sudut pertama. Okey. Katalah ni adalah pandangan sisi kita. Tengok Pandangan sisi berada di sebelah kiri. Pandangan hadapan berada di sebelah kanan kita. Okey. Nak fahamkan dulu apa bendanya tu. Okey, yang ini tak akan berubah. Dia adalah pandangan atas atau dinamakan sebagai top view. Clear pandangan-pandangan tu awak mahir lah Okey. Okey, kita tengok di sini. Okey, nampak tak? Tadi saya semulakan Sekejap Okey, ni adalah top view, yang ini adalah side view. Nampak yang color hijau. Yang ini adalah front view kita. Okay, kalau front view you akan nampak paparan rectangle color apa? You akan nampak yang berwarna yang saya tunjukkan ni. Warna apa? Kelas? Pink. Warna pink dan satu lagi warna? Biru. Warna biru. Okay, jelas So kalau saya tanya awak daripada pandangan atas, apakah warna yang akan awak nampak? Boleh awak list kan? Kuning, hitam, Yes, merah. hitam. Yes, very good. Okay, kita akan nampak paparan dalam bentuk rectangle lah. Okay, kebetulan bongkar ni tak susah. So dia adalah bongkar yang simple. You akan nampak rectangle yang color kuning, color hitam dan juga color merah. Boleh di situ
Front view tadi kita nampak dua portion. Ini satu yang colour pink dan satu lagi yang bercolour biru lah. Okay. Dan kalau saya tanyakan apakah warna yang awak nampak pada pandangan sisi awak? Warna apa di sini? Hijau. Hijau. Yes, warna hijau. Boleh Okey, kita proceed. Kita tengok. Yang ini adalah bongkah awak tadilah. Saya tak ubah apa-apa. Okey. Yang ini dia merujuk pada first angle projection kita. Okey. Unjuran sudut yang pertama. Tadi arrow kita pada pandangan atas. Dia duduk di sebelah sini atas, tapi dia punya orang kata jawapan dia. Okay, bila kita nak hasilkan tu, kita kena lukis dia di sebelah bawah objek. Okay, ingat lagi tak kita gunakan medium apa yang boleh bantu? Very good. Okay, masih ingat lah. Okay, kita gunakan medium torchlight. Okay, sebagai salah satu medium yang boleh awak guna pakai bila mana you nak apply unjuran sudut yang pertama. Okay, bila mana you suluh dekat sini, suluh pada objek, you akan nampak image dia di sebelah belakang. Kalau di sini apa yang kita nampak di sebelah bawah lah. Okay, pandangan atas dia akan duduk di sebelah bawah. That's why dia akan datang dengan colour merah, kuning dan hitam. Ini adalah view yang akan awak lukis pada pandangan atas. Mengikut kedudukan unjuran sudut yang pertama, view ini akan berada di sebelah bawah objek kita. Understand or not? Boleh dapat gambaran Okey, kita tengok pula pada pandangan sisi. Yang kita dah ingat tadi tu dia adalah colour hijau. For sure di sinilah. Arrow kita datang dari sini. Sekejap Okey, arrow kita datang dari arah sini. Nampak? Ini adalah pandangan sisi kita. Boleh So apa yang kita nampak, okay, kita akan lukiskan dia di sebelah belakang objek kita. Yang ini semua adalah objek. Okay, so this one, okay, consider as a objek awak lah. Okay. Boleh ke? Boleh ke ni Boleh, adalah boleh. objek kita. Sekejap. Okey. Ini adalah objek. Okey. Okey, so yang colour hijau tu akan jadi dia punya image lah. Image akan terbentuk di sebelah belakang untuk first angle projection. Understand or not? Okey. So berbalik kepada kita punya arrow tadi, di sini adalah pandangan hadapan kita. Apa yang kita nampak, kita akan lukiskan dia di atas sebelah belakang objek kita. That's why you akan nampak colour ni akan duduk di sebelah belakang objek awak. Boleh dapat tak dia punya orang kata view di situ? Boleh Hopefully boleh lah. Nanti bila sampai dekat bahagian kita nak melukis, you akan nampak lebih jelas lah. Okay, so ini adalah first angle projection. So we proceed. Okay, ni dia tunjukkan secara lagi detail lah Okay, yang ini, yang hitamnya. Okay. Okay, tu adalah top view dia. Okay. Yang ini masih lagi ditunjukkan pada awak dalam 3D. Dia belum lagi tunjuk dalam 2D. Yang mana kita nak lukis sekejap lagi tu. Okay. Yang ini adalah side view kita. Jelas Boleh semua? Okay, next kita ada. Ini adalah kaedah nak melukis lah. Dia dah lukiskan siap-siap dekat awak benda ni. Okay, garisan-garisan unjuran semua dia dah sediakan. Saat lagi kita akan jelaskan lah macam mana cara nak melukis. Okay, so pandangan atas awak akan duduk di sebelah bawah. Ini for sure. Okay, dan sebelah pandangan atas awak di sebelah sini adalah unjuran 45 darjah. Dia wajib 45. Tak boleh selain dari 45. Ada kaedah lain lah yang kita boleh gunakan. Okay, selain daripada buat garisan unjuran di sini. Nanti kita akan perjelas. Okay, so kita dah jelas di situ. Kita nak tengok front view, kita nak tengok top view, kita nak tengok side view juga. Okay. So, yang itu akan pergi ke bahagian situlah. Pandangan hadapan dia akan duduk di sebelah kiri atas. Okay.
So, pandangan yang atas pula akan duduk di sebelah bawah dia. Okey. Nampak saya lajukan sikit. Okey. Setakat ni boleh Okey, kita akan dapat gitu. And then untuk yang side view pula, kita akan dapat kita akan dapat yang colour hijau. Okey. Hari tu saya dah cakap dah. Pairing top view mesti dengan pandangan hadapan. Betul? Ingat lagi? PA dengan PH. Okay? And then bila side view pula ataupun pandangan sisi, dia mesti pairing dengan pandangan hadapan. Dia tak boleh berada pada kedudukan yang selain daripada yang ini. Ini adalah kedudukan wajib awak follow lah. Tak boleh ubah suka-suka hati. Boleh tak? Boleh faham di situ? Boleh guys? Boleh. Boleh Okay, good. Okay. So, kita tengok yang seterusnya. Okay, yang ini adalah third angle. Okay, tengok betul-betul Third angle projection. Yang atas tu, okay. Observation kita masih pada kedudukan yang sama macam first angle. Berada di sebelah atas. Kita punya mata mesti duduk dekat atas lah kalau nak tengok yang pandangan atas. Okay, so bila you tengok sebelah atas, kita gunakan orang kata medium apa hari tu? Kalau first angle pakai torchlight. Kamera. Third angle, yes, kita pakai kamera. Kita ambil gambar, klik and then gambar tu akan tertera di dalam handphone ataupun di depan kamera kita. Iaitu berada di hadapan kita punya objek. Yang ini adalah objek kita. Yang ini adalah image ataupun gambar yang awak tangkap tadi itulah. For example, let's say you are using a camera here. Okay, so yang ini pandangan atas, top view. Dan yang ini adalah pandangan sisi kita ataupun side view. Yang ini adalah pandangan hadapan ataupun front view. Okay? Tak sama dengan yang tadi, betul tak? Kalau tadi apa yang awak tengok di sebelah side di sini, awak akan lukis dia di sebelah belakang objek. Boleh gambarkan sikit tak apa yang kita buat sebelum tadi tu? Yang hijau ni akan duduk di sebelah belakang. Yang colour biru dengan colour pink ni akan berada di sebelah sini. Okay. Dan yang colour hitam, kuning, merah ni dia akan duduk di sebelah bawah objek kita. Tapi sekarang dia berbeza. Okay. Apa yang kita nampak dia akan duduk di hadapan objek tersebut. Ini merujuk pada third angle projection ataupun unjuran sudut yang ketiga. Jelas Okay. Next. Sama juga kalau tadi kita ada 45 ni di sebelah bawah. Tapi sekarang tidak lagi lah. Dia tak boleh berada di bawah. Sebab pandangan atas dia dah ada di sebelah atas. Okey, kita tengok in front view, top view. Yang ini akan jadi dia punya side view. Okey. So, boleh kelas? So, colour biru. Top view kita, colour apa yang akan muncul di sana? Okay, ada colour merah. Kuning, hitam. Yes, ada colour merah, kuning dan hitam. Yang ini saya rasa just a very simple object. So, tak jadi masalah sangat lah. Okay, as a basic for you lah. Okay, kita dapat third angle projection dengan kedudukan yang macam ni tanpa boleh awak ubah lagi. Tapi jika sekiranya front view saya berubah kedudukan, bolehlah berubah di sini. Atas arahan dalam soalan. Understand or not? Okay. Let's say front view saya berada di sebelah yang hijau. So saya nak lukis macam mana? Saya cuma alihkan ni je lah. Side view akan jadi front view kat sini. And then top view saya tak boleh berada di sebelah kanan. Dia akan berada di sebelah kiri. Yang unjuran 45 akan bertukar kedudukan. Akan berada di sebelah top view kita. Itu sahaja. It all depends on the arrows given. Okay. Kalau arrow tu bagi hala ke sini adalah pandangan hadapan, you have to follow. You tak boleh ubah. You kata hari tu cikgu ajar di sebelah kanan. Tak boleh. Kita bergantung kepada soalan yang diberi. Understand? Okay. So itu dah habis untuk explanation tentang unjuran sudut pertama dan sudut yang ketiga lah. Okay, clear? Sekarang ni kita nak tengok pula cara nak melukis. Okay, ni
Okay, do I need to bring out all my tools? Rasanya kejap lagi saya akan nilai. Tak apalah, saya tunjukkan je lah. Okay, what I need is, for sure lah awak perlukan yang ini. Ni saya dah bagi tahu dekat awak. I just imagine this as my T-square. Boleh ya kelas? Okay, another one is, kita nak guna yang 45 ke kita nak guna yang 30-60 ni kelas? Which one? Nampak tak? 45. Yes, very good. Kita tak guna yang ini. Okay? Kita keluarkan kita punya set square yang inilah. Kita keluarkan yang ini. Yang 45 darjah. Okay, make it 90. Okay. Kita akan keluarkan yang ini. Okay, saya letak ke tepi sekejap. Okay. Macam mana cara kita nak start kita punya drawing di sini? Macam mana nak start? First of all, letakkan awak punya ni. Okay, sebelum tu bacakan soalan. Soalan dia kata apa? Rajak 4 menunjukkan dua pandangan ortografik bagi muka ataupun bagi objek A. Objek A ni adalah pictorial ataupun dia adalah 3D lah. Okay, ni adalah pictorial. Okay, lukis dan labelkan pandangan atas bagi objek itu. Tunjukkan garisan unjuran. Okay, first of all, okay, I would like to explain here. Since that dia tak bagi kat kita arrow, dia tak bagi tahu pun yang mana satu pandangan hadapan, yang mana satu pandangan sisi. Understand or not? Dia tak bagi. Sekarang macam mana kita nak tentukan kedudukan pandangan atas kita? Adakah pandangan atas kita boleh berada di sebelah kiri atas ataupun boleh berada di sebelah kanan atas? Okay, anybody yang nak cuba jawab? Try to think. Dia tak bagi arrow. Dia tak ada pun highlight belah, okay, belah sini tu apa. Sekejap, saya nak tulis sekejap. Okay, dia tak bagi tahu pun. Arrow kat sini tu apa, kat sini tu apa. Yang atas tu memang pandangan atas lah. Okay, so macam mana cara kita nak tentukan? Any idea? Do you have any idea? Or maybe you can explain a little bit. Anything? Guys? Try to think. Fikir. Tadi saya duk tunjuk dekat awak, pandangan hadapan dilabelkan, ditunjukkan arrow kiri atau kanan, pandangan sisi pun diberi pada awak. So you tak ada masalah, kan? You boleh tentukan berdasarkan pada soalan yang diberi. Tapi sekarang soalan kita kebetulan tak ada arrow pun. Dia tak tunjuk pun yang mana satu PS, yang mana satu PH. So what are we going to do here? Hello? Anything? Tengok dekat Raja 4. Tengok dekat? Raja 4. Raja 4. Where is my Raja 4? Ni Raja 4 ni? Kan? Okay. Okay, lihat pada Raja 4. Dia ada labelkan apa-apa tak? Tak. Dia tak label. So macam mana kita nak tentukan? Tapi tu kedudukan untuk unjuran sudut ketiga. Yes, kita memang gunakan, that's why saya dah bagi tahu hari tu, memang kita punya practice, okay, untuk kita punya kelas ni, memang kita gunakan unjuran sudut yang ketiga. Sudut yang pertama mostly banyak diguna pakai dalam industrial, okay. So memang kita tengok pada unjuran sudut ketiga, pandangan atas kita for sure, space yang dibekalkan kat kita pun kosong di sebelah atas. So kalau pandangan atas duduk sebelah atas, for sure itu sah-sah adalah unjuran sudut yang ketiga. Okay, clear Boleh kelas Okay, since that, soalan 6, dia tak labelkan PS, PH dekat awak. Okay, dia hanya bagi benda ni sahaja. DB, ni bukan DA sorry. This is not D, can you please, saya tak tahu, dalam saya punya ni dia D. This one should be C lah. Am I right? Okay. CA. You are having here as a C and A. Okay. DB. So, bila ada soalan yang macam ni, okay, kita tak tahu pun yang mana satu,
bila nak melukis pandangan atas, it can be either one. Understand or not? Dia boleh berada pandangan atas awak ni sama ada atas kiri ataupun atas kanan. You can choose either one. Understand or not? Jelas di situ? Boleh Hello? Boleh? Boleh clear Faham Okey, itu yang saya nak fahamkan dekat awak terlebih dulu. Bila tak diberi labeling dekat awak, you boleh letak pandangan atas tu sama ada nak allocatekan dia di sini ataupun di sebelah sini. It's up to you. Understand? Okay, good. So berbalik kepada ni Okay, saya akan buat putaran ke sini. Sebab saya nak gunakan set square 45 sahaja. So kat mana saya nak letak? Saya akan letak di sini. Before I letak, I kena ambil dulu I punya ni lah. Orang kata sekejap Okay, sekejap. Okay, saya punya ni pun dah ke bawah sekejap. I just call another one. Okay, ni Ni, ambil letak kat sini, tepi ni. Okay, and then kita akan ambil ni Nampak ni? Set square saya 45. Saya letak di bucu sini. Nampak tak? T-square ni boleh letak kat mana-mana. Tapi jangan letak gitu. Yang letak atas daripada tu. You boleh lowerkan sikit lah di sebelah sini Sebab saya nak ambil lajak. Saya tak nak lah ngam-ngam kat situ. Betul tak? Tak boleh macam ni Dia tak akan dapat tepat. So apa yang perlu awak lakukan adalah you adjust you punya set square dan juga T-square. Tentukanlah kedudukan dia. Dah okey. Okey, saya akan start melukis garisan unjuran. I'm gonna use this color lah. Okay, let's say kat sini. Nampak? Panjang dia is all depends lah. Saya ambil tengah tu lah. Okay, ada soalan tak? Setakat ini. Saya letak tepi dulu. Boleh Boleh nampak apa yang saya buat sekarang? Nanti awak nak kena lukis. Okay? Okay, kita tentukan berdasarkan bila saya buat macam ni, maksud dia saya nak gunakan ruang atas sebelah kanan tu sebagai unjuran sudut 45 kita lah. Okay, so boleh saya ambil bucu ni. Okay, so saya letak macam gitu. Di samping T-square dah awak adjust di sebelah bawah. Okay, next. Jangan alihkan T-square lagi. Saya nak guna lagi. Okay, saya letak pula set square betul-betul di line sini. Nampak? Okay, I'll draw another line here. Saya akan lukis garisan ni. Ni lukis panjang pun tak ada masalah. Okay, setakat itu. Boleh lagi ikut? Boleh? Saya dah lukis satu garisan kedua di sini. Ini saya nak tunjukkan starting kita macam mana. Okay, the next thing is, okay, ambil T-square kita ni, okay, letakkan di sini. Nampak? Saya ambil persilangan di sini. Nampak tak? Boleh kelas? Okay? Boleh. Okay, saya akan lukis satu garisan macam gini something like that. Okay. Alihkan kejap. Saya dah dapat lukisan yang macam ni. Nampak tak? Ini adalah starting point kita lah. First, adjust T-square. Okay, di sebelah bawah rajah awak ni. Okay, and then ambil set square 45. Adjustkan macam gini. Lukiskan garisan. Semua garisan yang saya lukis ni adalah dalam garisan binaan. Ataupun it will be a construction line. Okay? Jangan duk pergi hitam-hitam suka-suka hati Ini adalah garisan binaan. Okay. Kita dah siapkan garisan unjuran 45. Okay. Kita buatkan garisannya. Nampak? Okay. And then kita lukiskan garisan horizontal ni. Menggunakan T-square. Ingat, T-square jangan sekali-kali awak gunakan dalam keadaan vertikal. Okay, boleh setakat itu? Okay, sekarang saya nak bergerak lagi. Masih menggunakan T-square dan set square. Saya letak pula di sebelah sini. Nampak apa yang saya cuba nak ambil ukuran? Saya nak ambil garisan ni.
Nampak tak? Saya akan lukiskan satu garisan macam ni. Okey. Nampak tak? Boleh follow tak? Boleh Boleh. Okey, yang ini tadi dah sedia maklum dia adalah sudut 45 darjah. So dia akan bersilang di atas sana. Okey, gerakkan you punya T square. Okey, letakkan dekat persilangan and then lukiskan satu garisan. Macam ni. Okey. Nampak? Boleh ke? Saya dah ada ni kotak kat sini. Kat sini masih lagi kosong. Saya tak tahu nak apa ni, selagi saya tak unjurkan garisan-garisan tertentu, yang lain tu saya tak tahu nak tentukan, nak allocatekan saya punya pandangan atas nak start di mana. Okey, nak start di mana? Mudah aja. Berdasarkan kepada yang ini kalau saya dah pilih pandangan atas duduk di sebelah kiri atas, yang ini akan jadi pandangan apa? Kelas. Saya pilih pandangan atas duduk sebelah kiri atas. So this one consider as your, what kind of view is this one? Pandangan hadapan. Yes, very good. This one consider as your pandangan hadapan ataupun front view. Kalau ini adalah pandangan hadapan, yang sebelah kanan bawah kita adalah pandangan sisi. Okey, mudah je. Okey, next saya nak lengkapkan sikit lagi kat sini Okey, saya akan buat satu lagi garisan. Ini border pada punya ni lah. Pandangan, unjuran dia daripada pandangan hadapan kita. Okay. Boleh? And then this one also kena unjurkan. Baru kita ada kita punya limitation ataupun kita punya nak lukis nantilah. Dia punya space yang mana satu. Okay. So saya dah ada ruangan untuk melukis pandangan atas kita. Di mana pandangan atas kita, kalau you perhatikan yang kita nampak hanyalah bungkah yang berkala apa? Ataupun bentuk L shape ni. Okay, L shape ni. Yang ni je lah, yang E je lah kan. Yang lain tak nampak dah. So yang ini yang akan kita lukis nanti di sebelah sini. Understand? Okay, tapi macam mana kita nak tahu pula ukuran daripada ini pergi ke sini? Daripada hujung ni pergi ke sini. Macam mana kita nak tentukan? Kita tak perlu tengok di bawah. Okay? Kita perhatikan pada pandangan hadapan dan juga sisi. Setiap apa garisan yang berada di hadapan atau sisi, garisan-garisan tu awak kena unjurkan. Okay? Unjurkan ke mana? Okay, kalau untuk pandangan hadapan, masih ada lagi garisan yang belum kita unjur. So, kita just unjurkan menggunakan ni je lah. Okay, peralatan kita ni Okay, kita lukiskan which is saya tarik dari unjuran yang pandangan hadapan. Boleh? Okay, yang ini pada pandangan sisi pun kita unjurkan perkara yang sama. Saya akan unjurkan ni Okay, ke sini. Okay, letak ke tepi sekejap. Okey, kita dah buat unjuran. Okey, yang ini main peranan Kita unjur, kita stop pada garisan unjuran 45. Tak payah nak panjangkan lagi. Stop setakat tu sebab kita nak guna setakat tu. Okey, apa nak buat dengan garisan yang bersilang di sini? Kelas. Apa nak buat? Garis. Yes, kita akan ambil T square. Kita akan gariskan dia jadilah gitu. Ini saya tunjukkan awak, kita tak pakai kaedah label Melabel 1, 2, 3 kita tak guna. Okay. Saya tunjukkan di sini kaedah direct lah. Sebab simple sahaja dia punya pictorial. Dia punya 3D dia simple sahaja, L shape. Okay. So kita akan dapatkan jawapan akhir. Okay. Kita akan ambil ketebalan. Kalau awak you pakai pensel. Pensel apa? Yang lebih tebal tu lah. Okay, HB kan. Okay, color. Saya ambil color ni. Okay, menggunakan T square dan set square lah. Jangan buat freehand. Nampak tak? Ni Kita akan lukis. Ini
sampai sini. Nampak? Nampak tak? Boleh kelas? And then saya akan ambil bahagian ni pula. Jangan lupa T-square sentiasa awak gunakanlah serentak. Kat sini. Stop. And then yang ini pula. Okay, and then letak tepi sekejap. Dia dah duduk bawah, dia susah nak ni. Tak apa, kita call balik. Okay. Okay, awak. Okay, hitamkan. Ni adalah jawapan kita lah. Hanya ini yang akan awak jadikan sebagai garisan objek. Ataupun you punya solid line lah. Jangan ambil yang lain-lain. Boleh ke? Awak boleh buat sekali ke? Ataupun you tengok aja. Ha? Boleh. Saya harap awak dapat buat lah. Okay. So this will be our final answer lah. Okay. Dah siap. Saya simpan. Okay. Ini adalah kita punya hasil akhir. Nampak tak? Boleh kelas? Boleh. Boleh follow tak susah kan? Boleh Oh, senang je. So, awak dah dapat dia punya kaedah. Okey, kita tengok untuk soalan. Okey, kita tengok sekejap Okey, ini pun awak dah. Okey. Ini adalah soalan 6 kita tadilah. Kita tengok soalan 7. Saya nak percepatkan sedikit. Okey. Ya, tengok dulu. Kaji dulu. Rajah 5 diberi pada awak 2 pandangan. Okey. Semuanya based on objek A lah, pictorial. Lukis dan labelkan pandangan sisi kanan. Di sini apa yang disebut dekat awak? Disebut apa kat kita? Hello? Lukis dan label. Lukis dan label. Ni tolong highlightkan keyword yang dia minta dekat sini. Okey. Lukis dan labelkan pandangan sisi kanan. Kalau dah di-mention macam tu, so yang atas memanglah pandangan atas, yang di bawah dia adalah pandangan hadapan. So sisi akan berada di sebelah sini je lah. So macam mana cara kita nak lukis? Kita punya unjuran 45 akan berada di mana? Kelas? Atas. Di sebelah atas apa? Pandangan hadap. Atas kiri ke atas kanan? Atas kanan. Yes, very good. You punya 45 akan berada sekitarnya, kawasan ni. Okay, buat seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Nampak tak? Okay, so bila sampai dekat sini, kat sini dia tak ada penghujung, kita kena lengkapkan lah. Okay, kita tengok saya tak lukis lah macam yang tadi tu. Saya cuba percepatkan sedikit lah. Okay. Yang tadi tu adalah permulaan intro. So saya tunjuk satu persatu. Okay. Ni Okay, perhatikan dia punya garisan unjuran. Okay, this is our starting point. This is how are we going to develop our drawing lah. Okay. First of all, you need to draw this construction line. Okay. Datang dari mana? Sebab tadi kita kena tentukan nak letak kita punya 45 darjah di mana. Kita dah tentukan atas kanan. So di sini akan ada 45 lah. So 45 kita akan berada dalam kedudukan yang macam ni. Understand or not? Okay. So kita lengkapkan, kita tambahkan garisan ni bagi panjang. Okay. Yang ini bagi temukan dia. So starting point kita adalah di sini. Permulaan kita. Boleh kelas? Sekejap lagi tak tahu pula nak pergi. Sekejap lagi pergi start dekat sini ke. Jam. Okay. So, mesti sambungkan dulu. Okay. Barulah start di sana. Kita punya external line kita kat mana? You lengkapkan rajah ni dulu. Okay. So, dapatkan di sana. Ada problem apa-apa tak? Boleh follow Boleh Okay, next. Kita tengok Okey, ditambahkan garisan ni. Dia nak melengkapkan semua yang ada garisan, ada titik kat sana, you kena unjurkan. Nampak tak?
Dia nak dapatkan bahagian ni. Dia dah dapat dah kotak. So dia punya orang kata external line dia akan berada dalam kotak ni je lah. Tak boleh terkeluar daripada kotak ni. Nampak tak? Okay. That's why dia carikan kotak asas dia dulu. Ni lah. Border kat sekitar mana? Sekitar ini sahaja. Drawing awak akan berada di dalam ni. Understand? So, apa-apa yang ada garisan di sini perlulah diunjurkan ke garisan unjuran 45 kita. Boleh kelas Okey. Awak nampak tak dia terus buat macam ni Dia merujuk pada kotak di sini. Nampak tak? Dia lukis siap-siap dah ni garisan ni. Ni. Sebab dia punya pandangan sisi dia kat sini. So dia dah boleh dah lukis yang ni Nampak? Dia lukis yang ni. Dia akan nampak lah bahagian di sebelah sini walaupun pada view kita 3D ni tak nampak di sebelah yang saya bulatkan tu. Tapi bila pandangan sisi memang kita akan nampak the whole lines di situlah. Boleh kelas Boleh kelas? Boleh. Boleh Okey, saya nak tanya awak, kedudukan A kita berada di mana? Macam mana kita nak tentukan kedudukan A? Sebelum kita proceed, how are we going to determine the exact location for our A here? C nampak A kan? C dah ada, so A. We are still looking for A. So macam mana nak allocatekan kedudukan A di situ? Di sini Any idea? Tengok pandangan hadapan. Okay, tengok pandangan hadapan and then? Unjur. Yes, very good. Unjur ke sini. Cukup tak setakat kita unjurkan pandangan hadapan sahaja? Kelas? Tak boleh. Kalau kita unjurkan hanya pada pandangan hadapan, kita hanya dapatkan ketinggian bungkah A. Tapi kita tak dapat ketentuan dekat mana sebenarnya dia berada. Macam mana cara kita nak tentukan kat mana tempat yang tepat A tu berada? Unjurkan pandangan atas dengan hadapan. Yes, very good. Okay, so kita kena unjurkan setiap garisan yang ada pada dua-dua view di sini. Okay, so kita proceed. Ni Ni yang Lina cakap tadi tu. Okay, ni So kedudukan A kita berada di sini. Nampak tak kelas? Kita buat unjurannya. Okay, so our A is over here. Nampak? Nampak tak? So this is our A lah. A dan C. Ni A, ni C. Okay, setakat ini ada siapa yang tak boleh follow? Boleh. Semua boleh Good. Boleh proceed Baguslah awak ni. Cepat. Okay. Okay, yang ini pula. Cuba baca soalan dia. Dia kata apa sebenarnya? Secara tak langsung, selepas awak baca dan fahamkan, apakah yang dia maksudkan dengan lukisan pada Rajah 5 yang ada sekarang? Apakah nama pandangan tersebut? Kelas? Pandangan sisi. Are you sure? Soalan dia kata apa? Soalan dia ni Pandangan hadapan. This one for sure akan jadi pandangan hadapan kita. Nampak Boleh faham So bila itu adalah pandangan hadapan, awak dah boleh kenal pasti pada objek A yang ini adalah kita punya pandangan hadapan. Kalau itu adalah pandangan hadapan, ini pula akan jadi pandangan sisi. Because we stick to third angle projection. Memang kita guna third angle projection. Okay? Our A is here lah. PA kita. Sebelah atas, lukis kat sebelah atas. Okay. Boleh? Boleh di situ? Kita dah perjelaskan pada awak. Okay. Kedudukan arrow untuk pandangan hadapan. Untuk pandangan sisi. Dan juga untuk pandangan atas.
Boleh kelas? Boleh. Okey, diberi pada awak dimensi. Ini dimensi yang diberikan pada kita lah. Ada 35, ada 15, ada 30. Okey. Awak kena ambil kira sekali lagi lah. Okey, bukannya tak guna, kita akan gunakan. Okey, kalau diberikan pandangan hadapan satu sahaja di sini, you dah tahu pandangan atas awak for sure akan berada di sebelah atas kiri. You punya garisan unjuran akan ada di sini. So, langkah pertama yang perlu awak buat adalah allocatekan dulu unjuran 45 darjah awak tu lah. Okay, so macam mana cara nak buat? Okay, kita panjangkan garisan. Nampak Apa-apa yang ada dia unjurkan. Okay. Oh, yang ini dia tak tunjuk pula. Dia terus buat kat sana. Nampak? Nampak tak? Kelas? Senyap je tu. Nampak. Boleh Ada soalan tak? Tak siapa nak tanya sekarang ni tengah melukis pandangan sisi. Ni patutnya tunjukkan yang ini dululah. Nampak Yang ini kita lengkapkan. Our starting point should be from here lah. Nampak ni? Nampak Boleh kelas? Hello? Boleh. Boleh, okey. Starting point awak dah tahu. Okey. Saya nak tanya awak sebab awak tak tanya saya. So saya nak tanya awak lah. Berapa jarak di sini? What is the dimension? Jarak tu berapa? 30 Berapa jarak? mm. Berapa? 30. Mana you dapat 30? Dekat objek A dia dah bagi. Ni. Ini kat sini. 20. Ha? 20 kat yang tepi 15. Tepi 15, 35. Ni. Yang tu 20 kan? Mana? Yang ini 20. Yang ini 20. Yes, saya tanya di sini. Ni gap. Tak sangkut di sini lagi. Kat sini 30, 20, 15. That's true. Okay? But I'm asking you about this distance. Berapa gap dia? You tak tanya, so saya tanyalah. Okay. Awak kan semua dah expert dah. Tak ada tanya soalan punya lah. Cikgu lah nak tanya. Cikgu-cikgu semua yang ada kat sana. Awak cikgu, saya nak murid lah. Berapa jarak tu cikgu? Cikgu Mariam ada? Berapa jarak tu? Sebab nanti awak nak kena lukis ni. Awak nak kena tahu jarak dia berapa. So I'm gonna ask you. Apa gap di situ? Cepat. Siapa dapat jawab, saya bagi 1 bintang. Kita kumpul bintang banyak-banyak. Hello. 30. Okey, siapa jawab 30 tu? Saya. Who is saya? Amar. Oh, Cikgu Amar Cikgu yang lain kata apa? Cikgu Amar kata 30. Cikgu Daniel? Lama tak dengar suara Cikgu Daniel ni So Cikgu Daniel, what's your answer? Is Daniel there? Senyap. Where is my Daniel? Cepat. Janganlah lena. Kak. Apa ni? Arif Hakimi? Cikgu Arif Hakimi berapa cikgu kat sini? 15. 15. Okey, tadi 30 sekarang dah 15. Cikgu Daniel mana? Daniel Hakim. Tidur ke?
Mana Daniel Hakim ni ya? Ada tak Daniel? Ada. Ha, Cikgu Daniel, what's your answer? Saya nak murid ni, saya nak melukis ni, saya tak tahu jarak dia berapa. Macam mana tu? Cepat. Fikir. So, saya ambil dekat tu ukuran darjah 5 yang petak kecil tu. Darjah 5 petak kecil. Mana? Sini. Yang belah kiri. Belah kiri. Kat mana sini ya? Sini. Yang tengah. Oh, sebab you nampak macam agak-agak sama je. You ambil gitu Oh, pandai. Pandai cikgu ni. Okey, tak apa. Kita tunggu. Kita tak tahu lagi jawapan yang betulnya apa kan? Okey, cikgu apa lagi yang ada? Cikgu Syasha? Berapa Cikgu Syasha? I need to know this gap. Cikgu Syasha kan? Cikgu Syasha? Cepatlah. Diam terus dah Cikgu Syasha kita ni. Tak tahu ke? Cikgu-cikgu tak tahu semua Tahu ke tak ni? Tak. Oh, tak tahu. Kenapa tak tanya? Okey, untuk pengetahuan awak lah sebenarnya jarak ni adalah bebas. Okey. Dan as long as awak jangan bagi dia lekat ataupun you jangan start ni jawapan yang biru semua ni melekat ke hujung di sini. Tak boleh. Tak boleh berada di sini situ tak boleh. Maksudnya rajah awak ni you ambil ni lekat, bagi dekat betul, tak ada gap, tak boleh. You boleh aja starting point di mana-mana. Kat mana yang awak suka, awak buat lah. Tapi unjuran 45 kita for sure dia punya titik wajib dia memang di sana lah. Yang ni tak boleh ubah lah. Okay. Apa yang boleh ubah adalah ni starting point ni. Gap ni. You nak tak 10 ke, you nak letak tapi kita tak adalah letak sampai 100 jarak dia, 50, agak-agak lah. Okay. So yang di-advisekan adalah 10 lah. Tak adalah jauh sangat. Okay, 10 mm. So itu bukan jarak yang orang kata wajib Yang ini adalah random sebenarnya. Okay, so janganlah bagi 1 mm, 2 mm, rapat now. Okay, jarakkan sedikit lah. Okay, boleh kelas So ini adalah jarak bebas, random. Since that awak dah pilih untuk berada di sini, you just tarikkan garisan ni ke atas tak lagi. Baru boleh dapat kedudukan sini pula. Kalau you mati setakat ni saja, you tanpa buat unjuran, terus pergi lukis di sini, tak boleh Kedudukan awak dikira, tak sah lah, tak boleh. Kita lukis ni tak sama macam kita buat plan dongakkan masa tingkatan 3. Plan dongakkan tingkatan 3, kita boleh lukis je kat mana-mana. Betul? Tapi dalam kita punya grafik komunikasi, tak boleh. Kita ada law yang perlu kita patuhilah, perlu kita ikut. Okay, kita proceed. Nah, ni yang saya maksudkan tadi tu. Kita kena unjurkan, barulah kita dapat kedudukan kita kat mana untuk melukis pandangan atas. Okay, berbalik kepada pandangan sisi. Do you have any questions here? Atau ada yang cikgu sebenarnya salah tu, tak betul tu. Ada tak? Ataupun awak setuju je rajah ni memang macam gini. Macam mana nak ambil ukuran di sini? Okay, you just refer to this dimension. It's given earlier in this object A. So 30 di sana, so di sini akan jadi 30 lah. Okay, jarak dia 30. Nampak tak? Jarak keseluruhan, you akan ambil 30 tambah dengan 35 lah. Okay, so kita akan dapat overall kat sini berapa? Berapa kat sini? Kelas? Hello? Hello? Di overall length kat situ berapa? Dia punya depth dia berapa? 65. Yes, awak kena tahu lah. Tapi tak payah buat dimensi tak payah labelkan. Saya just nak tunjuk je. Okay, overall length kat situ adalah 65. Okay, dan
Ni ukuran kat sini adalah berapa tadi? 20, betul? Ni 20 dan ukuran ni yang ini adalah 15. Yang ini you kena pandai baca dari objek A lah. Dimensi dia you kena tahu. Kalau semua dah awak patuhi dia punya dimensi, dah okey, kita boleh proceed lah. Okey, sebelum tu, saya nak tanya awak, berapa ketinggian dia? Macam mana kita nak tahu ketinggian? Ketinggian ni dan ketinggian yang di sini. Juga ketinggian yang itu. Kita dapat dari mana? Ni Zakuan ni kenapa ni? Sekejap Internet problem. Okey. Macam mana? Tinggi dia berapa? Dapat dari mana? Hello guys. Awak tengok ke? Awak buat apa ni? Panjang dan lebar. Panjang darat lebar? Apa tu? Okey, nak mudah ceritalah ketinggian awak tak perlu tahu pun ukuran dia sebab pandangan hadapan dah pun diberi dekat kita. So kita just unjurkan sahaja. Tak perlu tahu pun berapa dia punya tinggi berapa. Kita just ambil ukuran dari ni kat sini yang diberi berapa. Nampak ni? Okey, ketinggian ni berapa diberi. Okey, so yang ini berapa. Kita just unjurkan sahaja. Tapi awak kena ingat di samping tu awak kena tahu ketinggian tu komponen mana punya. Ni yang segitiga punya. Ketinggian tu kat mana kedudukan dia. You kena tahulah segitiga yang ni, yang saya lorek ni. Okay, dia supposed to be di sini. Nampak? Okay, tapi kalau yang di bahagian ni pula, bahagian ni ni, yang ini yang saya pangkah itu ni, ni. Okey, dia adalah di sini. Nampak tak? Sebelah hadapan dia. You tak nampak lah bila tengok pada pandangan hadapan. Okey, yang ini you nampak. So, you kena tahu dia punya ketinggian tu bongkah yang mana satu. Boleh faham kelas? Tak you main unjur-unjur, you tak faham benda pun. Okey, pada pandangan hadapan, kita ada ni apa yang dimaksudkan dengan garisan tu? Kelas. Hello. Apakah maksud garisan putus-putus di situ? Terlindung. Yes, garisan terlindung. Di mana garisan terlindung tu ada sebenarnya di sebelah belakang ni. Ni. Ni kat sini Tapi kita tak nampak lah sebab kita punya mata kat sini. So that's why kita terjemahkan dia dalam garisan putus-putus. Merujuk pada garisan terlindung. Pada pandangan hadapan kita dia nampak terlindung. Tapi pada pandangan sisi, dia bukan lagi garisan terlindung. Dia di sini. Nampak ni? Ni di situ. You kena fahamkan lah. Okey, kita habiskan kita punya pandangan atas. Okey, unjurkan setiap garisan yang ada. Okey. Semua yang ada awak kena unjurkan. Nampak tak? Ini dia bawa unjuran. Okey, so kita akan lengkapkan ni. Ni bahagian atas. Kalau tak faham, tanyalah Okey, bahagian sini kita kena unjurkan yang inilah sebab segitiga ni berada di sini. Nampak tak? Ni. Okey, kedudukan dia di sini. So dia berada macam gitu. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Boleh follow Bagusnya awak ni. Soalan 9. Kalau tak ada masalah kita terus soalan 9. Kita boleh lajukan sedikit lah. Sebab kita punya intro tadi kita dah explain dekat awak one by one dia punya line. So untuk soalan 9 kita boleh express sedikit. Okay, first of all you kena baca soalan lah. Okay, yang diberi pada kita adalah apa dia? Pandangan apa? Pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Dia minta kita lukiskan pandangan atas,
dan juga sisi kiri. Okey, jadi dia lebih kurang awak kena dapatkan ni lah you punya garisan apa semua tu You punya garisan unjuran tu akan berada di sebelah mana? Yang 45 kita tu. Mana dia? Atas belah kiri. Yes, very good. Okay, dia kena macam ni lah. Lebih kurang macam tu. Nampak Ini adalah cara macam mana you nak set drawing awak lah. Okay, so saya padam. Okay. Okay, dia tak susah sangat Okay. Tengok betul-betul Dia just unjurkan. Di samping tu awak kena refer objek A lah. Sebab kita memerlukan ukuran ataupun dimensi yang dia beri dalam objek A. Itu yang akan kita gunakan dalam drawing kita. Untuk pandangan atas lah. Okay. Pandangan atas, pandangan sisi kejap lagi pun kita nak pakai. Okay. Setakat itu untuk pandangan atas. Ada apa-apa masalah ke? Hello. Enggak ada. Boleh Okay, next. Okay, ini adalah starting 45 awak. Okay, so saya cepatkan sedikit lah. Okay, pandangan sisi kiri kita. Okay, so segitiga akan ada di situ. Okay, itu adalah kita punya hasil jawapan akhir lah. Kalau saya lukis dia akan ambil masa So ni kita lajukan sedikit lah. Okay, ada soalan apa-apa tak? Boleh ke? Boleh. Boleh tengok betul-betul Okey. Tak ada masalah Okey, ukuran di sini you boleh dapatkan dari sinilah. Nampak tak? Keseluruhan dia adalah 60. Diberi dekat kita kat sini 30. So disebabkan dia 60, sini pun jadi half of it lah. Sini pun 30 juga. So yang selebihnya tu you akan dapatkan dari ni pandangan hadapan sahaja. Yang lain semua dia dah bagi dalam dimensi. Okay, untuk dapatkan pandangan sisi, awak just unjurkan sahaja dua-dua view yang dah awak dapat di sini lah. Terus dapat you punya pandangan sisi. Tak ada masalah boleh Yang ni kita masih di bawah unjuran sudut yang ketiga. Belum lagi ada unjuran sudut pertama. Okey, untuk rajah yang ini pula. Soalan 10 Okey, cuba bacakan soalan dia. Apa yang dia minta kita buat? Lukis pandangan atas. Okey, Pandangan lukis sisi. pandangan atas. Okey, so starting point awak. You punya apa tu? Unjuran 45 akan duduk lebih kurang macam ni lah. Betul? Ni This one will be your 45. Boleh Kita nak tentukan yang ini dulu. Kalau tak nanti semua you punya kedudukan dia akan silap. Jangan sekali-kali salah guna unjuran. Gunakan 45 darjah. Actually ada kaedah lain juga. Gunakan 45, menggunakan set square. Cara kedudukan dia alih. Nanti kita akan ajar lah. Okay, kita akan tunjukkan yang tu kemudian. Tak nak tunjuk semua sekali lagi you miss up. Pening. Boleh? Okay, so okay, boleh sebelum nak dapatkan jawapan. Saya nak awak cuba lakarkan jawapan ataupun hasil jawapan yang awak dapat untuk pandangan atas dan juga sisi kanan. Do it now. Cuba buat sekarang. Saya bagi dekat awak dalam 6 minit. Boleh? InsyaAllah boleh. Cuba buat. Kita habis kelakar apa? Oh, kita start pukul 10.45 Oh, dah habis lah ni. Okey. Okey, ada siapa yang dah dapat jawapan? Ke nak share jawapan dia? Boleh? Boleh tak?
Pakat senyap dah tu semua tu. Okey lah. Okey, since that kita dah terlebih ni Okey. Soalan nombor 10 ini akan jadi Buka gambar. apa dia? Nanti saya tunjuk. Tunjuk sekarang pun boleh. Tak sempat buat lagi. Okey. Okey, soalan ni, soalan 10 akan jadi homework awak lah. Bukan 10 saja, start daripada awal lah kan. Sampai soalan 10. By next week, saya nak soalan tu semua dah siap lah. Kita akan continue soalan 11. Boleh di situ? Boleh So, Boleh. kita akan start sharing. So, yang tak hadir dalam kelas hari ni adalah Zakwan lah Dia problem apa tu? Internet katanya. So, I'm gonna stop recording. Sekejap.